bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana kita insya-Allah akan memulakan kelas hafizah kita. Apa makna kelas hafizah tu? Itu pembelajaran kalimah-kalimah Quran satu persatu, ya, word by word, itu namanya hafizah satu persatu. Dan untuk itu kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam handphone ke Android ke kan? Cuba rujuk surah Al-Qamar. Al-Quran ada berapa surah? Cepat. Al-Quran ada berapa surah? 114 surah. Ada berapa juzuk? 30. Itu dalam surah yang ke-54 kita buka. Kalau ada yang ni boleh share dengan kawan juga. Surah Al-Qamar surah yang ke-54. Okay, yang pertama kita rujuk tengok ayat daripada Muddakir, orang-orang yang mengambil pelajaran. Ya. Jadi Allah beritahu, dan sesungguhnya dengan fi'il madi itu maknanya memang Allah dah mudahkan Al-Quran. Quran itu untuknya bukan mudah itu untuk manusia ambil pelajaran, untuk manusia ambil peringatan. Tapi janganlah pula kita ambil mudah, tak boleh dah macam tu, ya. Jadi ini sebagai motivasi. Sebagai motivasi untuk kita semua bahawa mempelajari Al-Quran itu jangan kata lah susah lah. Kita ni mempelajari Al-Quran ni dari segala segi. Dari segi bacaannya, tajwidnya, dari segi makhrajnya kena baik, ya. Dari segi tajwidnya kena betul. Ini kita pula untuk inilah nanti saya berikan makna, puan-puan tulis lah. Yang lama pun dulu tak ada filenya, boleh je, ya. Kalau tak ada file lain dulu tak ada nama saya. Yang ni ada nama saya. Kalimah, ya, dia terbagi kepada 3. Ini yang dah ikuti kelas saya, dia dah pejam mata je, dia dah tahu dah. Patutnya lah, ya. Okey, semua perkataan dalam bahasa Arab terbagi kepada 3. Yang pertama, namanya apa? Ya, isim, ismun, ya. Asalnya begini, asalnya ismun, ya, perbuatan. Perbuatan ini yang peringkat awalnya kita akan rasa susah sikit kerana dari segi kita nak membezakan. Nak membezakan apa? Dia ada 3, iaitu fi'il apa? Perbuatan yang sedang dan akan berlaku. Itu namanya fi'il mudhari'. Ini saya rasa pun kat sini ramai yang pergi sana sini belajar Arab. Mungkin juga ada yang asas bahasa Arab yang bagus, ya. Saya tak tahulah, saya pun kadang-kadang kita tengah bercakap tulisnya lari, kan. Okey. Nadrusu lughatul Quran. Kita sedang, ini nadrusu ni sedang. Jadi itu masuk fi'il apa tu kalau sedang? Kadang-kadang ada 3 juga. Jadi harf ni tak tentu, Okey. Baik. Ba'da ini isim. Okey, sorry. Apa lagi yang ala, ingat-ingatlah, Itu harf. Jadi ini gambaran menyeluruh semua perkataan bahasa Arab itu, sama ada dia masuk dalam ini atau masuk dalam ini, fi'il, ataupun masuk dalam harf. Macam juga bahasa Melayu, kata nama. Kalau perbuatan apa namanya? Kata mi'raj. Puan-puan, pada malam, pada hari Rasulullah nak di Isra'kan, ya, Isra' Mi'raj kan. Pada masa itu bila dia mula-mula sekali ketika dia menerima wahyu, dia di rumah Ummu Hani. Siapa Ummu Hani? Sepupu Rasulullah. Saya suka dengan nama Ummi, ya. Walaupun tak sama, dia Ummu Hani, saya Ummi Hani, tak sama, tapi saya suka.
kerana ada Hani kat belakang tu. Kalau orang Arab, kalau Ummu Hani itu anak pertama saya sepatutnya namanya Hani tapi kita ni dah Melayu, dia dah jadi Ummi Hani. Okey, kita tinggalkan itu. Okey, kita terus ke sini. Bila belajar harfiah ini dia kena hafal banyak, dan dia nanti saya akan terangkanlah bila satu-satu insya-Allah. Asyhadu, puan tulis Asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu, aku bersaksi. Apa lagi? Asyhadu, aku bersaksi. Puan kena tulis Asyhadu, atas tu kertasnya, puan tulis dekat bawah tu lah. Kita kertas dah ada yang nak ambil senang baru pun boleh. Ini saya rujuk pada yang dah datang banyak kali kelas dekat Komalu Mana puan ada pen? Puan ada yang tak ada pen? Saya ada pen. Ada puan yang tak ada pen? Jadi tulis dekat sini Asyhadu, apa makna asyhadu? Aku bersaksi. Okey. Bahawa asyhadu la tiada. Yes, la tiada. Jadi kalau puan-puan dengar yang bunyi itu, dia adalah murid saya yang dah belajar lah banyak kali. Jadi ini kita wahai pelajar-pelajar yang lama, kita meraihkan rakan-rakan kita yang baru hari ini. Jadi anggaplah ini sebagai ulang kaji La tiada. La asyhadu la tiada. Okey. Ilaha Tuhan. Ilaha Tuhan. Ilaha Tuhan. Ada siapa tak ada pen? Masih tak ada pen? Saya pun ada tapi carilah dalam beg. Okey. Illa, melainkan. Illa, melainkan. Illa, melainkan. Allahu, Allah. Okey. Saya ulang. Asyhadu an la ilaha illa Allahu. Okey, puan-puan dah berapa banyak perkataan bahasa Arab tu yang kita belajar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya nak terangkan sedikit. Asyhadu, aku bersaksi. Itu masuk fi'il mudhari'. Masuk fi'il apa? Mudhari'. Baik puan-puan, saya boleh ada yang masih nak menyalin? Tidak, saya nak padam. Sebab ada sedikit saya nak terangkan. Ada yang menyalin? Tak ada. Kalau puan-puan rasa lambat salin, ambil gambar je. Sekarang dah mudah kan? Okey. Baik. Cuba kita tengok sedikit. Nanti puan-puan balik. Ini banyaknya nak belajar. Nanti kita ulang-ulangkan lagi di kelas-kelas yang akan datang. Okey, kita tengok asyhadu. Apa tadi? Asyhadu, aku bersaksi. Baik. Di sini aku di depan. Alif di depannya memberitahu itu adalah aku. Bila ini namanya apa? Siapa yang tahu? Apa namanya ni? Aku tu betul aku. Namanya dhamir. Saya tulis sini Dot mim ya ra. Apa nak maknanya ni? Dhamir. Dhamir tu apa? Ganti nama. Dhamir tu apa? Ganti nama. Baik. Untuk ganti nama yang bergabung dengan perbuatan, itu namanya dhamir muttasil. Muttasil tu dia gabung. Macam kita kalau yang gabung tu namanya mad apa? Kalau kita ngaji hukum tajwid, mad wajib. Yes, kita ada dua, mad wajib muttasil. Kalau dia pisah, mad jaiz munfasil. Jadi ini yang gabung. Dia tak sendiri. Kalau hum tu dia sendiri. Ini yang gabung namanya
dhamir muttasil yang gabung. Dia gabung dengan apa? Gabung dengan perbuatan ini. Baik, dia ada 4 alif. Hamzah ya sebenarnya untuk aku. Untuk apa ni? Aku. Okey, jadi sebab itu saya kata kita terjemahkan tadi asyhadu apa? Aku bersaksi ya. Kalau nun untuk kami. Kalau kita kata kami bersaksi macam mana? Yes, kita tukarkan alif tu kepada nun. Jadi nashhadu ya. Okey, kita ada 2 lagi. Dia 4 aja. Ya, dia. Kalau dia bersaksi? Yes, betul. Yashhadu. Okey. Kalau satu lagi kita ada ta. Ta untuk engkau. Jadi kalau engkau bersaksi, tashhadu. Alif untuk apa? Aku. Nun untuk kami. Ya untuk dia. Ta untuk engkau. Sebab itu ada orang dia ngapal ini, dia kata anak itu Anita lah. Tengoklah macam mana lah kita nak hafal. Tapi ini namanya dhamir ganti nama yang bergabung dengan perbuatan. Okey, puan-puan, kita tinggalkan yang ini. Kalau puan-puan ambil gambar pun ambil dulu. Nanti kita nak padam. Kalau tak ambil pun tak apa. Senang aja nak hafalnya. Okey, kita pergi ke line yang kedua. Wa dan. Wa dan. Wa bukan semuanya dan. Bila wa itu wa apa? Wa dan. Tapi ada juga wa tu bukan wa dan. Seperti wal itu wa apa namanya? Wa pasam. Namanya wa pasam. Allah bersumpah. Wal apa maknanya? Wa tu maknanya? Yes. Bukan wa dan. Itu wa demi. Macam mana nak kenal? Perkataan selepasnya baris bawah. Wal asru ke wal asri? Itu waw pasam. Wal asri. Perkataan wa itu adalah demi. Cuba kita tengok lagi. Wal fajru ke wal fajri? Kan nampak? Wal fajri. Wa itu wa demi. Lagi watini. Watini wazaitun. Watini ke watina ke watinu? Watin. Jadi wa itu waw demi. Waw kasam ya. Okey, kita pergi sini dulu. Kita habiskan ini. Wa. 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 Laju. Konon nak buat lawak tapi tak tahu kan. Saya tak ada buat lawak tapi kadang-kadang tu teringin. Orang tak tahu. Orang ketahukan saya pula ya. Kita tak apa. Asyhadu dah ada tadi. Aku bersaksi. Anna sesungguhnya. Kalau tadi bahawa anna sesungguhnya Muhammadan Nabi Muhammad. Muhammadan Nabi Muhammad. Rasulu pesuruh. Rasulu pesuruh. Allahi Allah. Ya cukup puan-puan tengok tak payahlah nanti banyak sang. Ini namanya mudhaf ilaih. Okey, tak apa. Saya ulang dari atas. Lepas ni saya nak minta kita sama-sama ambil iktibar apa yang kita baca daripada kalimah syahadah. Okey. Puan-puan jangan tengok kertas, tengok saya. Bukan tiru macam saya, tapi tengok saya. Jangan tengok kertas saya. Jangan meling-meling Jangan jeling-jeling kertas, tengok saya. Ini sebab ini yang paling mudah kerana tiap-tiap hari kita ucapkan saya minimum berapa kali ya. Bila kita baca tahiyat kan ada, itu belum lagi sembahyang fardu, sembahyang sunnahnya. Okey ya. Nanti kita ambil iktibar supaya apa yang kita ulang-ulang, yang kita baca selalu tu kita faham. Okay.
Asyhadu Aku bersaksi an la ilaha illa Allahu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Okey puan-puan, dah saya tengok semuanya tak tengok kertas, semuanya tengok saya. Itu pelajaran pertama yang kita ulang-ulangkan selalu, memang sepatutnya kita dah tahu. Cuma kita nak ambil iktibar sedikit. Sekarang puan-puan boleh catat ayat-ayat yang berkaitan. Bila kita kata kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, maknanya apa? Maknanya kita ni, hidup kita ni adalah lillah. Hidup kita adalah lillah. Sebab itu kita baca inna lillah, ya. Sesungguhnya kita tu bagi Allah. Inna, sesungguhnya kami lillah, bagi Allah. Bila kita kata hidup kita ni bagi Allah, maka manusia ni tidak boleh lari daripada mengabdikan diri kepada Allah. Allah ciptakan manusia. Allah tak biar kata, manusia, aku dah ciptakan kamu, pandai-pandailah kamu nak hidup. Tidak. Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai apa kepada kita? Petunjuk. Sebab itu Allah beritahu kita selalu baca Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu petunjuk. Itulah yang patutnya jadi panduan hidup kita. Jadi kita tak bolehlah pandai-pandai nak hidup ni. Ikut akulah nak fikir macam mana. Ikut akulah nak bertingkah laku macam mana. Ikut akulah nak buat macam mana. Tak boleh. Itu fikiran yang salah. Kita wajib terikat dengan petunjuk Allah, iaitu Al-Quran. Tadi yang kita baca, kita selalu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Kita memang selalu baca itu, ya. Bila orang meninggal aja kita baca. Sebenarnya bukan untuk orang meninggal aja, kan. Sebenarnya untuk orang sakit pun boleh. Biasa-biasa pun nak rasa pun boleh. Aku ni, hidup aku ni untuk Allah. Itu yang kita baca pula dalam doa iftitah. Sebenarnya itu dari ayat Al-Quran, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu dia ada awalnya qul, ya, qul inna salati. Jadi kita itu dalam surah Al-An'am, ya, ayat 162. Surah Al-An'am, surah Al-An'am surah yang keberapa? Cepat. Surah Al-An'am. Ini surah Al-An'am surah yang keberapa? 6. Yes. Ayat 162. Ya, itu ayat yang qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa tu maknanya? Qul, katakanlah inna, apa tadi inna? Sesungguhnya salati, salatku, wa, yes, nusuki, ibadah, wa, mahyaya, hidupku, wa, mamati. Untuk apa hidup kita, salat kita, ibadah kita? Lillah, bagi, lillah, bagi Allah, Rabb, pencipta al-alamin, sekalian alam. Jadi itu yang kita selalu ucapkan, itu yang selalu kita ungkapkan, ya, dalam solat. Kita nak hidup mati kita kerana Allah. Jadi mana mungkin? Tak mungkin di luar solat pula. Ikut aku lah macam mana aku nak buat. Tak berpadukan hukum Allah. Tak boleh lah, kan? Kerana dalam solat dengan luar solat mesti sama.
Jadi ini yang berlaku hari ini banyak bila ya banyak orang guna akal fikiran sendiri, logik sendiri, banyak tak ikut hukum Allah. Cuba kita tengok tadi saya kata ikut aku lah, nak fikir macam mana, itu namanya liberalisme. Fikiran liberal, ikut aku lah, aku nak buat apa, ya tak payah, macam seolah-olah dia tak dipandu pula. Ini ada panduan untuk kita, iaitu Al-Quran. Sebab itu kita berusaha nak mempelajari Al-Quran, sebab itu adalah panduan hidup kita. Okey, kita itu tadi saya kata iktibar daripada kalimah syahadah yang pertama. Okey, yang ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa tadi? Wa asyhadu, Aku bersaksi. yes, anna Sesungguhnya Muhammadan Rasulullah Allahi. Allah. Okey, kita tengok dalam Al-Quran. Allah beritahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapa faham ayat itu nak beritahu kita apa? Bahawa Rasulullah itu uswatun, contoh, uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Jadi bila kita kata Rasulullah itu contoh yang terbaik, kenalah ikut apa yang Rasulullah datangkan. Yaitu Allah beritahu, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan, ambil. Apa yang Rasul apa yang Rasul larang, tinggalkan. Tak bolehlah ikut sendiri juga. Jadi maknanya dia ni konsisten, ya, bahawa memang kita tu tadi dalam kehidupan kita mesti ikut segala perintah Allah dan contoh di Rasulullah. Rasulullah ni puan-puan, ya, dari mula dia dinubuahkan, dilantik menjadi rasul, dia tak berhenti berdakwah, ya, walaupun pada awalnya tu dalam keadaan sir, ya, dalam keadaan senyap-senyap, ya, tapi kemudiannya dia terus dakwah sehingga akhir hayatnya. Sama ada dengan kata-kata dia ataupun dengan jihad, ya. Jadi kerja dakwah itu adalah kerja yang sangat mulia, ya, yang kita pun kena contohi untuk menyampaikan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya. Kamu menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Okey puan-puan, untuk iktibarnya dah setakat itu. Sekarang kita pergi dekat sini pula, ta'awuz, ya, yang puan-puan punya kertas tu ada kat bawah tu. Baik, bila kita baca, kita nak ngaji, kita selalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nak tanya puan-puan, nanti yang dah datang kelas saya dia boleh jawab, insya-Allah. Kenapa kita baca tu? Mak kita suruh? Ustaz suruh? Tidak. Itu adalah perintah Allah. Ayat mana? Yes, surah An-Nahlu. Surah An-Nahlu surah yang berapa? Kan saya surah apa? Satu, surah apa? Nanti dulu kakak kita baca. An-Nahlu surah yang ke-16. Ayat yang ke-98. Saya padam itu, ya. Surah An-Nahlu surah yang ke mana? Okey. Kertas dengan fail. Ada lagi yang tak dapat kertas? Okey, saya padam, ya. Tak nak bergambar tu. Taklah. Saya saja. Kadang-kadang saya ni memang suka. Saya kalau dengar orang berceramah ke, orang berita sirah ke, kalau dia pandai mencurahkan orang dengan gurau-gurau, saya suka. Tapi saya sedikit tak pandai. Jadi kadang nak cuba-cuba juga, tapi tak berjaya juga. Tak apalah. Janji orang faham apa yang saya nak sampaikan. Okey puan-puan,
58 Allah beritahu Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Tulisan saya sampai ke belakang pun insya-Allah boleh nampak. Syaitonir rajim. 1 2 3 kadang giginya je tak cukup. Nirrajim. Okey, saya nak perempuan tengok sama-sama. Nanti lepas ini, Nek. Saya dah ada cucu 5 orang. Nek, kalau lah cucu saya tanya kat saya. Kalau cucu tanya kat perempuan, dia jawab, kenapa kena baca Bismillah? Tak ada pun tulis kat sini, tak saya buka. Ada tak tulis kat atas tu? Kalau Bismillah ada kan? Kalau Bismillah tak ada tulis. Kenapa Nek kena baca Nek? Alah, mak nenek dulu aja macam tu. Bukan. Itu betul jugalah dia ajar. Itu betul, maaf saya. Bukan. Maksud saya macam ni. Itu adalah perintah Allah. Ya, dalam surah apa tadi? An-Nahl. Surah yang berapa An-Nahl? Surah yang ke-16. Al-Quran ada berapa surah? 114. Surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat yang ke-98. Fastaqir. Tak habis baris lagi. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka idza apabila. Okey, kita tengok seterusnya. Qara'ta telah membaca engkau. Okey, kalau sebab itu saya kata Quran ini dia kena belajar. Okey, kena belajar, bukannya ikut sendiri aja. Nanti saya akan terangkan. Al-Qur'ana, Quran itu maka ista'iz. Ista'iz itu fi'il amar. Kalau fi'il tadi ada 3, madhi, mudhari', amar. Amar itu apa maknanya? Perintah. Tadi ada tu. Perintah. Ista'iz, minta lindunglah. Tadi a'udzu, mana a'udzu? Tengah ini kan. A'udzu ya, ista'iz, minta lindunglah. Ini alif sinta. Itu maknanya minta. Tapi dengan fi'il amar, minta lindunglah. Allah perintah. Minta lindunglah dengan Allah. Minta lindunglah dengan Allah daripada asyaitani. Syaitan itu ar-rajimi, yang direjam itu. Ini bukan bermakna walaupun ini dalam fi'il madhi bukannya dah habis baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, bila dia dalam fi'il madhi dia juga memberi makna bahawa Al-Quran ini pasti akan dibaca oleh manusia sehingga hari kiamat. Kalau kita tak nak baca, Allah pilih orang lain baca. Kalau kita tak nak datang kelas harian belajar, Allah pilih orang lain belajar datang. Jadi nak kita datanglah. Macam itulah Okey. Jadi Allah beritahu bila baca Quran minta lindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi bukannya lepas ni kata ustaz saya ajar betul. Memanglah ustaz tu ajar yang betul. Dan ini adalah perintah Allah. Jadi kena, sebab itu baca a'udzubillah ni dia ada besi lah. Maksud saya ada yang baca macam ni aja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang juga baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya, ada beberapa, tak ada masalah. Tapi yang pentingnya mesti ada apa? Mesti minta lindung dengan Allah. Itu a'udzubillah. Daripada apa? Daripada syaitan yang direjam. Okey, saya sambung. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Kalau tadi kita dah belajar dhamir. Kalau kami berlindung, na'udzu. Kalau dia berlindung, ya'udzu. Kalau engkau berlindung, dah pandai dah. Susah tak? Susah tak belajarnya? Tak susah, tapi
Tapi kena sediakan fokus. Ya, kalau fokus insya-Allah tak susah. Kalau perempuan sebenarnya perempuan hari ini saya tak tahu kenapa. Saya ni ngajar banyak kelas dekat Al-Islah ada, dekat Sungai Buah ada, dekat Semenyih ada, dekat Sakinah Puchong ada, dekat Al-Munira ada, dekat Sikimah. Tapi pagi tadi saya Allah takutnya nak datang sini. Saya tahu orang sini orang pandai-pandai. Ya, sebab itulah saya rasa macam risaunya. Jadi puan-puan kepandaian yang Allah berikan kepada kita, marilah sama-sama kita gembira tenaga untuk kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami Al-Quran. Okay. A'udzu berlindung dengan Allah min daripada syaitan itu ar-rajimi, yang direjam itu. Kenapa ada itu? Bila dia ada alif lam, itu namanya alif lam makrifah ataupun alif lam takrif. Kena sebut itu. Jadi kat sini ada alif lam asyaitani, syaitan itu, ar-rajimi, yang direjam itu. Baik. Jadi kita Allah perintah minta lindung dengan Allah daripada syaitan. Maka dalam kehidupan kita samalah. Janganlah pula baca auzubillah, tapi dalam kehidupan ikut syaitan, ikut jalan syaitan, ikut perkara syaitan ni minal jinnati wan nas, daripada jenis jin dan jenis manusia. Jadi jangan ikut jalan orang-orang yang kufur, orang-orang yang derhaka kepada Allah. Ikutlah jalan yang benar yang Allah perintah kepada kita. Jadi dari segala segi, puan-puan, kita ni hukum Allah beritahu inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu bagi Allah. Maknanya siapa yang layak membuat hukum? Hanya Allah. Tapi hari ini banyak ramai manusia yang lalai, yang tak tahu, dah meninggalkan hukum Allah. Dalam kehidupan kita kena jadikan hukum Allah, kena jadikan Islam itu sebagai miqyas. Apa makna miqyas? Ini miqyas. Ini saya nak beritahunya. Miqyas tu tolok ukur. Miqyas tu tolok ukur. Apa maksudnya Ustazah tolok ukur ni? Kalau kita nak buat sesuatu, kena tengok dulu. Perkara tu Allah perintah ke Allah larang. Jangan lebihkan kemahuan kita. Ya, kalau Allah perintah, buat. Kalau perkara tu kita suka tapi Allah larang, maka tinggalkan. Kalau perkara itu kita tak suka tapi Allah suruh, maka kita kena buat. Jadi sebab dunia memang bukan syurga, tapi inilah jalan masa untuk kita kutip pahala untuk menuju ke syurga. Okey, itu saya ni sebenarnya suka bercakap. Jadi kadang-kadang ingat balik, kamu ni tengah ngajar harfiah. Ya, okey, ngajar harfiah, maka kenalah balik semula. Saya memang suka bercakap. Dan puan-puan kalau nak suruh saya bercakap, panggillah saya bercakap. Okey puan-puan, ini yang pertama saya saya simpan dah habis puan-puan. Nanti sekarang belakang pula. Itu ada sedikit masa lagi. Kalau sebenarnya belakangnya adalah surah Al-Fatihah. Kalau saya sempat sebenarnya saya nak beberapa ayat lah. Saya tak mahu habiskan surah Al-Fatihah dulu hari ni. Sebab apa? Kalau saya habiskan nanti puan-puan kata besok nanti 20 hari bulan nanti tak payah datang lah, dah habis dah. Tak payah, saya mesti ajar separuh jalan aja.
supaya perempuan datang lagi. Nanti ajak kawan lain ya. Jangan kita ni. Okey, saya nak cerita pada puan-puan satu hadis. Apabila meninggal seorang anak Adam, semua ditinggalkan kecuali berapa? 3. Kecuali 3. Apa dia? Yes, doa dari anak yang soleh itu yang kita semua dari mengandung, dari melahirkan sakit. Salin sakit tak? Sakit. Dari bersalin, dari besarkan dia, tak tidur malam. Yang kita selalu fikir nak jadikan anak kita itu anak yang soleh. Untuk itu pun bila cuma orang kadang-kadang bila anaknya dah besar tu dia dah lupa. Ya, dia dah lupa maksudnya biarlah dia. Tak boleh. Ya, kita masih ada lagi. Anak adalah aset yang paling berharga untuk kita. Ya, sebab kita nak dia jadi anak yang soleh yang nanti mendoakan kita bila kita dah masuk kubur. Ya, bila kita dah tak ada, bukan masa tu aje lah, sekarang pun. Ya, jadi oportunis ya puan-puan. Kalau anak tu solat, anak lelaki jadi imam, dia baca doa tu ada tak dia baca doa Rabbi fili ataupun Rabbi filana wali walidaina warhamhum, dan seterusnya. Kalau dia tak baca, tegur. Jadi orang yang, kalau saya panggil oportunis lah, saya beritahu anak, tak aja baca pun doa untuk mak tadi. Kau baca tadi mak tak dengar kan ni? Okey. Jadi ibu yang jadi perempuan yang oportunis. Ya, oportunis ke namanya? Saya pun tak tahu, dia bukan bahasa Inggeris pun pandai pun. Jadi yang dengar anak kita baca tak. Okay. Jadi kita tu sendiri kenalah juga sama. Jadi amalan yang bersafar tu, bersafar ataupun masa kadang duduk diam-diam, kadang ada orang tu masa drive, ya. Jadi selalu baca doa ibu bapa dan suruh anak kita pun. Jadi nakkan dia tu jadi anak yang soleh, ya, kenalah kita ikuti perkembangannya. Ya, ikuti perkembangannya supaya dia tu jadi anak yang soleh. Jangan give up. Jadi emak ni jangan give up. Maksud saya jangan, alah penat aku dah cakap, kalau aku dah. Dia tak nak dengar juga. Jangan give up. Tak boleh cara ni. Dia kena fikir uslub ataupun cara untuk mendidik anak. Jangan pernah rasa jangan pernah yang cakap. Jangan macam itu. Ya, sebab selagi hayat di kandung badan, siapa yang tak ada masalah? Mesti ada masalah. Jadi puan-puan, sebelum kita nak didik anak kita jadi anak yang soleh, kita dulu pun mesti jadi isteri ke, ibu ke yang soleh, yang pandai dengan ilmu Islam, yang kena belajar Al-Quran. Okey. Setelah depannya. Ini dengan Injil. Al-Baqarah. Anak sesungguhnya. Hafiah ni dia agak spesifik ya puan-puan. Kalau puan-puan baca terjemahan, dia agak sama je. Kalau macam Jenny dia tak ada bezakan. Itu terjemah, itu dia nak bagi kefahaman ayat. Kalau Hafiah ni dia spesifik. Injika, al-ba'u, anak sesungguhnya. Jadi saya tak akan ubah. Dia itu adalah bagi saya mabni. Mabni tu apa? Saya tak akan ubah mabni. Injika. Okay, ya? Jadi kalau puan-puan ada pertanyaan, dulu saya dengar ustazah ni cakap macam ni. Ustazah beritahu. Jangan simpan-simpan. Nanti kalau simpan-simpan tak faham, susah. Ya, kita paling tak nak nanti aku belajar lain dulu, aku sekarang malah datang kelas lagi. Sedihlah saya pernah macam tu kan. Jadi datang kelas kalau tak tahu tanya. Kalau saya tak tahu juga, saya akan tanya kepada orang yang lebih tahu. Okey, puan-puan kita teruskan. Sampai sini aja hari ni ya. Satu lagi aja ya, satu ayat aja lagi. Tapi kenapa nak mula juga supaya puan-puan datang kelas lain kali. Ya, ajak kawan lain. Sebab tadi hadis tadi tak habis. Doa dari anak yang soleh. Kemudian sedekah yang dimanfaatkan. Kemudian satu lagi ilmu yang diajar. Puan-puan, saya datang sini untuk saya sampaikan apa yang saya tahu, yang saya dah belajar dari Al-Quran.
puan-puan mungkin tak mampu lagi nak ajar orang, tapi ajaklah, ya, ajaklah kawan-kawan. Kalau tak best pun kelas saya cakap aja best. Tak bohong, tapi macam mana menilai best tu lain orang lain kan. Jadi ajak kawan. Okay. Itu promosi saya lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan. Asalnya Bismillahirrahmanirrahim asalnya dia macam ini asalnya, ya. Bi dan ismi. Ya, bismi itu, ya, bismi itu asalnya begini. Bi dengan. Ismi nama. Ismi nama. Bi dengan. Ismi nama. Kamu dah sekolah. Ma ismuka, ma ismuki. Siapa? Nama anta. Siapa? Nama anti. Okey. Bi dengan ismi nama. Allahi Allah. Bi ismi Allahi Allah. Ar-Rahmani yang maha pemurah itu. Ya, Allah yang maha pemurah. Allah bagi give. Sehingga orang yang bunuh orang Islam dekat Palestin pun, orang Israel yang bunuh orang Islam dekat Palestin pun, Allah masih bagi apa? Bagi makan, bagi minum, bagi hirup udara Allah lagi. Walaupun dia membunuh orang Islam. Salah tak mereka bunuh orang Islam? Salah. Puan tahu tak baru-baru ni ada 100, saya ni suka cerita, 134 orang Islam di mana? Siapa tahu? Di Mali. Nama tempat tu namanya Mali. Dibunuh. Termasuk perempuan, termasuk kanak-kanak. Ya, ada yang dibakar hidup-hidup pun ada. Keadaan umat Islam hari ini memang kena dibunuh di sana sini, kelaparan di sana sini. Kita kena fikir, umat Islam kena bersatu untuk menyelesaikan segala masalahnya. Sekarang saya sambung lagi tazkirah saya. Ar-Rahmani yang maha pemurah itu. Okey. Ar-Rahimi yang maha penyayang itu. Sifat Allah yang maha pemurah itu pada semua makhluk. Yang saya beritahu tadi, ya, sampai orang yang bunuh orang Islam pun Allah murah lagi. Bagi dia makan lagi. Dia makan burger pun sama rasa macam orang yang beriman makan burger. Sedap gitu. Yang suka burger lah, ya. Jadi nak beritahu ni apa? Mereka Allah bagi lagi. Bagi. Walaupun dia seksa orang Islam ke, ya, tetap aja Allah bagi lagi. Tapi Ar-Rahimi yang maha penyayang itu. Ar-Rahimi yang maha penyayang itu. Yang ini Ar-Rahimi ini sifat Allah yang maha penyayang hanya kepada orang beriman. Allah sayang, sebab itu Allah sediakan apa? Syurga. Allah sayang, sebab itu Allah bagi pahala. Tapi untuk pemurah Allah bagi dari segi fizikal makan keperluan kat dunia ni. Tapi dekat akhirat, na'udzubillah, ya, orang-orang kafir akan dimasukkan ke api neraka. Na'udzubillah. Sebab itu kadang kita ramai umat Islam ni dalam celah pemikiran ni, ya. Sampai hari tu ada saya baca, ada orang share, ada orang ni dia cakap semua orang masuk syurga. Kalau Allah dah cerita dalam Al-Quran tu, mana orang beriman, kedudukannya mana orang kafir. Yang Nabi kata azab neraka semua tu, ya, jadi kan jelas bahawa jika kamu beriman, kamu Allah sayang, kamu akan diberi syurga. Jika kamu kufur dan neraka, tak mau ikut perintah Allah, buat kerosakan di muka bumi, rosakkan agama Allah, maka Allah akan balas dengan apa yang kamu buat. Jadi tak boleh fikir macam itu, ya. Allah dah jelaskan Al-Quran itu, maka kita kena ikut itu faham. Okey, puan-puan, saya janji saya berhenti sampai sini supaya nanti puan-puan datang lagi. Kalau saya dah habiskan sampai bawah, puan-puan tak datang lagi nanti kelas saya, ya. Jadi setakat ini ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya
Tanya orang lain ya. Cuma saya nasihatkan puan-puan, marilah kita sama-sama ya berusaha untuk memahami Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk hidup kita. Kita kena selalu fikir, ya, kita kena selalu fikir apa aku nak sumbangkan untuk Islam. Apa yang aku nak lakukan dalam kehidupan ini supaya aku dapat pahala, supaya aku masuk syurga. Jadi kita ni dah baca tadi bahawa kehidupan kita ni, diri kita ni adalah bagi Allah. Ya, maka kita kena bersungguh-sungguh ya untuk kita memahami agama Allah. Jangan, tapi saya tak adalah cakap kelas saya je datang, bahawa lain tak datang, tidak. Saya tak cakap macam tu. Tapi kalau nak tambahkan untuk mempelajari Al-Quran, ajaklah kawan-kawannya kita sama-sama mengkaji Al-Quran untuk kita sama-sama fahami Islam ya, untuk kita sama-sama beramal dan sama-sama nanti mudah-mudahan kita sama-sama juga disyukur. Jadi kalau tak ada, saya akhiri dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami ini hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang kecil, dosa kami yang besar. Ya Allah, akhirkan kehidupan kami dengan husnul khatimah. Jangan Kau akhiri kehidupan kami dengan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah manfaat pada kami atas ilmu Al-Quran yang kami sedang pelajari ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini syafaat bagi kami di akhirat nanti dan penerang bagi kami di kubur nanti. Rabbi fir lana wal walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.